Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ini adalah minggu keempat kita tidak bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Namun kita bersyukur walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Namun di dalam roh kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini seluruh dunia dikhawatirkan, ditakutkan dengan pandemi COVID. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari tahu apa singkatan daripada COVID itu? Ya memang betul, COVID adalah coronavirus disease. Tetapi saya punya satu singkatan lain untuk COVID. COVID adalah Christ over virus infection and death. Karena Kristus sudah mati dan bangkit, dia menang terhadap kematian. Dia menang terhadap maut. Sehingga setiap kita yang percaya, kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Saya undang jemaat boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari kita memberikan salam dengan satu ungkapan, Kristus pengharapan yang hidup. Mari sama-sama kita teguhkan hati kita saat ini. Kita mau masuk di dalam ibadah di pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ia bangkit supaya kita yang percaya kepadanya beroleh pengharapan. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, mari sama-sama kita naikkan pujian Kristus hidup, dia hidup di hati kita. Dengan penuh semangat, dengan sukacita, kita naikkan pujian ini. Ku melayani Tuhan, sahabat yang benar. Ku yakin dia hidup sekarang dan selamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Keperluanku di tangannya. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hati alam sekelilingku. Alam sekelilingku nyatakan kasih-Nya. Meski ku rasa takut, namun ku dekatnya. Ku tahu Tuhan memimpin, meski maut mengancam. Kedatangan Tuhanku ku nantikan. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Puji-puji hai Kristen, nyaringkan suaranya. Pujilah haleluya, Kristuslah Rajamu. Yesus jadi harapan, penolong yang setia. Tak ada yang setara dengan Dia. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Kristus sungguh
rasa selalu dekatnya. Ku rasa selalu dekatnya. Di dalam Hidup-hidupku diselamatkannya. hidup, hidupku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup, hidup di hati. Hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya. Di dalam Hidup diselamatkannya. hidupku diselamatkan. Sungguh Kristus Yesus hidup. Sungguh Kristus Yesus hidup, hidup di hatiku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Kristus yang hidup. Engkau menyatakan kebangkitanmu bukan hanya di dalam sejarah, namun sungguh-sungguh Tuhan, kami yang hidup di zaman ini, kami menyadari, kami mengalami Kristus sungguh hidup di dalam hati kami. Tuhan, betapa kami bersyukur, kami anak-anak Tuhan, kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami memiliki Engkau di dalam hati kami. Sehingga apapun ya Tuhan yang ada di depan kami, apakah itu jalan yang berliku, apakah itu jalan yang susah, terutama di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat sulit hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang memberikan pengharapan dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah di pagi ini Tuhan, kami boleh memberikan pujian kami yang terindah, kami boleh memberikan penghormatan kami yang tertinggi, kami bisa memberikan satu puji-pujian yang tertinggi kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menikmati segala sembah, puji dan sujud kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang bangkit, kami menaikkan doa dan syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat, mari sama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang pagi ini terambil dari Mazmur nomornya yang ke-23. Satu Mazmur yang sangat dikenal, Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur 23. Untuk jemaat yang berbahasa Mandarin, boleh dibaca dengan Alkitabnya. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gagahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan
sepanjang masa. Cuma satu mazmur yang begitu indah, yang begitu mengengangkan, dan menjadi kekuatan buat setiap kita, khususnya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit hari ini. Dia adalah gembala yang baik. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, dan juga di air yang tenang. Namun dia juga adalah gembala yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam lembah kekelaman. Cuma saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu teduh sejenak, sambil pianis boleh memainkan pujian ini, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita boleh meminta Tuhan memberikan kekuatan buat kita di dalam kita menjalani masa-masa yang sulit ini. Sekaligus kita menyiapkan hati kita supaya bisa menjadi tanah yang gembur pada saat firman Tuhan pagi ini boleh disampaikan. Tuhan adalah gembalaku. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh penghayatan. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, Dengan iman kita katakan, aku tidak takut bahaya. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia membimbingku ke air yang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, Dan aku pun akan diam. dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. 弟兄姐妹们早安！ Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan 今天早上我们要一起来听神的道。 yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama 我们要看彼得前书第1章， ayat 3 sampai 5. 从第3到第5节。 Namun sebelum kita akan belajar bersama-sama, 我们还没有看经文的时候， biarlah kita tundukkan kepala kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus 我们在 Kristus, 耶稣基督里面敬拜的 pagi 上 hari 帝。 ini Tuhan, 今天早上， kami datang kepadamu 我们来到你的面前， melalui satu pelayanan firman Tuhan 我们要学习你的道， yang tidak biasa. 是很不同的。 Tapi kami percaya 我们深信 Tuhan masih bekerja 神仍然做工，
dan terus bekerja 神继续的做工， melalui firman-Mu. 就借着神的道， Berkati ya Tuhan, 求求你祝福我们， layakkan kami, 让我们配的， kuduskan 你 kami, 洁净我们， agar berkenan 让我们正是讨你的喜悦， untuk membaca 来读你的话， dan merenungkan 来 firman-Mu. 思想你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉耶稣的名， Amin. 阿门。 Tema yang diberikan gereja kepada kami adalah pengharapan yang hidup. 教会给我的题目是活的盼望。 Saya akan lebih perjelas lagi dengan istilah pengharapan yang sejati. 我再更清楚的说，是一个真正的盼望， Artinya 也就是说， ada pengharapan yang enggak sejati. 有不真的盼望。 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， tema pengharapan 说到盼望， bukanlah tema yang saat ini kita renungkan bersama. 并不是我们这个时候要思想的， Maksudnya bukan satu-satunya tema yang baru kita renungkan bersama. 不是我们唯一要思想的。 Kita tahu 我们知道， bahwa tema pengharapan adalah tema atau isu yang sudah mendunia. 说到盼望，已经是普世的。 Apa saja yang kita ketahui tentang dunia 我们对世界，我们了解一些什么呢？ dengan pengharapan yang mereka berikan? 就是他们给予我们的盼望。 Saya akan bagi ada 3 kategori 我把它分为3类， atau 3 waktu. 或者3个时间。 Yang pertama yaitu mungkin abad pertengahan atau abad sebelum abad 20. 第一就是20世纪以前，中世纪的时候， Apa yang manusia lakukan sebelum abad 20? 还没有20世纪的时候，人做了什么呢？ Tentang pengharapan. 就是关乎于盼望。 Manusia menawarkan tentang kemampuan berpikir, 人斗览他们的那种思想的能耐， kemampuan manusia mempunyai satu potensi yang luar biasa. 人的思想有一个很大的潜力， Sehingga manusia bisa menciptakan alat-alat teknologi yang begitu baik. 以至于人能够创造很多的科技， Banyak temuan-temuan teknologi yang ditemukan pada abad itu. 有很多新的发现。 Sebelum abad 20 banyak hal yang dunia tawarkan dan berikan. 20世纪以前，世界斗览人类很多， Dan pada waktu itu manusia menganggap bahwa mereka sudah baik, sudah percaya diri. 那个时候人以为他们已经很好了，他们很自信。 Tapi apa yang terjadi? 但是后来发生什么呢？ Ada 2 peristiwa besar pada waktu itu 有2件大事发生了， yang dikenal dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia 就是 Kedua. 第2次的世界大战。 Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua 第2次的世界大战 adalah di mana teknologi yang mereka buat, 是他们创造的科技， kemajuan yang mereka telah ciptakan itu 他们所创作的进步， justru menghancurkan mereka. 却是粉碎了他们。 Dan akhirnya 最后， manusia menyadari 人醒悟到， bukan itu satu-satunya, bukan itu satu-satunya pengharapan mereka. 那不是他们唯一的盼望。 Masuk abad ke-20, 进入到第20世纪， dunia menawarkan 世界也斗览 pengharapan yang baru, 新的盼望， yaitu ketika manusia memiliki satu kesejahteraan sosial, 那就是说，当人已经有了一个社会福利的时候， kesejahteraan semua manusia. 人的福利， Ketika manusia semuanya mengalami kesejahteraan yang sama, 当每一个人都能够享受同样的福利的时候， manusia menemukan jawabannya. 人就得到了他的答案。 Sehingga pada waktu itu faham yang sangat terkenal di sosialis 以至于那个时候有一个很出名的思想，就是社会主义的， faham yang begitu banyak diikuti oleh negara-negara. 是有很多的国家都取了这种的思想， Bahkan gereja pun juga mengikuti hal seperti 甚 ini. 至教会也跟随他们， Yang terkenal dengan social gospel, 就是社会福音， Injil sosial. 社会福音。 Namun apa yang terjadi? 但是后来发生什么呢？ Justru kemiskinan yang mereka jumpai.
他们得到的是贫穷。 Negara-negara itu banyak mengalami kemiskinan. 有很多的国家都经历了贫穷， Lain dengan negara kapitalis. 跟资产阶级是不同的， Kalau mereka berpikirnya berbeda. 因为他们的想法不一样。 Mereka sejahtera kalau membuat orang lain tidak sejahtera. 他们能够让不幸福的成为幸福， Artinya, 也就是说， saya senang 我喜欢 ketika orang lain nggak senang. 当别人不喜欢的时候。 Dua tawaran dunia ini tidak memberikan jawaban. 但是这两种的事都不能够带给人类答案， Maka masuk abad yang ke-21. 就进入到第21个世纪， Abad yang dimana dunia menawarkan 那里世界都揽 apa? 什么呢？ Kebajikan. 行善， Kebajikan. 行善。 Berdamai dengan sesama. 我们彼此间能够和睦， Tidak membeda-bedakan. 我们没有分彼此， Semua adalah sesama manusia. 所有的都是同人类。 Kebaikan 行善 menjadi satu yang utama yang harus ditonjolkan. 是他们所要突出的， Dengan harapan 借着盼望， manusia benar-benar sejahtera. 人真的过着幸福的生活。 Jemaat yang kasih dalam Yesus 亲爱的弟兄 Kristus. 姐妹们， Apakah itu juga jawaban bagi 难 manusia? 道说这是给予人类的一个答案吗？ Ternyata tidak. 其实也不是， Karena ada faktor X yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. 因为人有一种 X 的因素所不能够控制的， Faktor yang tidak terpikirkan oleh 是 manusia. 人所不能够想象到的， Tidak bisa terprediksi 是 dengan 不 baik. 能够所猜测的， Tapi terjadi. 但是发生了。 Dan bagaikan mimpi ketika itu terjadi. 当发生的时候，好像在做梦一样， Dan itu situ manusia nggak berdaya. 那个时候人就感觉到无奈了， Ya, seperti yang kita alami saat ini. 就是我们这个时候所经历的， Dunia mengalaminya. 世界经历了。 Siapa yang menyangka peristiwa yang terjadi? 什么人能够想到这样的事会发生呢？ Sebelum peristiwa yang terjadi, 当这件事还没有发生的时候， banyak orang sudah punya rencana. 有很多的人有他们的计 Saya 划， mau berbuat apa? 他们要做什么， Saya mau bangun apa? 我要建立什么， Saya mau pergi 我 kemana? 要到什么地方， Saya merencanakan apa? 我计划什么， Dan saya akan mendapatkan apa? 我会得到什么， Dan saya harus melakukan dengan kebaikan. 而我要照着善来得着这些， Cukupkah itu? 难道就足够吗？ Semua itu tidak berarti. 这些都没有意思， Semua itu berhenti. 这些都停顿了， Semua tidak bisa melakukan apa-apa. 什么人都不能够做他要做的。 Ketika faktor X itu terjadi. 当这个 X 的因素在发生的时候， Jemaat dikasih Yesus 亲爱的弟 Kristus. 兄姐妹们， Saya pikir di antara kita semua juga demikian. 我想在我们中间也是如此。 Kita yang saat ini beribadah kepada 这 Tuhan. 个时候，我们来敬拜神， Jemaat Kristen, 基督徒， jemaat Tuhan, 神的子民， maupun bukan orang percaya. 或者不信主的人， Saya pikir juga punya hal yang demikian. 我想他们也经历同样的事。 Punya satu keinginan, harapan. 他们有一种想法， yang 有一种 baik 思想，有一种意念。 Bahkan mungkin di bulan Januari kita juga berdoa supaya pada waktu akhir tahun kita berdoa supaya tahun 2020 jauh lebih baik daripada tahun 2019. 可能在去年年底的时候，我们曾经祷告，但愿新的一年能够变得更好。 Lalu kita membuat rancangan-rancangan dan 我 sebagainya. 们就开始计划一些事， Tapi semua itu menjadi tidak berarti ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa ini. 但是当这个流行病出现的时候，这些事都不能够实现。 Artinya, 也就是说， pengharapan yang diciptakan manusia, pengharapan yang diciptakan manusia, 人所创造的盼望 yang dibuat oleh manusia 是人所造的， berakhir dengan kehancuran. 却是以破碎为结束。 Semua yang baik, 所有的好， semua yang direncanakan, 所有的计划， semua yang dilalui dengan hal yang baik sekalipun, 虽然你觉得是多么的好， tidak cukup untuk menjawab keadaan saat ini. 却不够来回答这个时候的状况。 Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, 借着刚才念过的经文，
Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 5. 让我们来看彼得前书第1章第3到第5节。 Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 我要念给弟兄姐妹们听。 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. 刚才是彼得前书第1章第3到第5节。 Untuk memahami firman Tuhan dalam bagian ini, 来明白这一段的经文， baiknya kita juga melihat dari pasal pertama ayat yang pertama, 我们应该从第1章第1节那里看起， yang menjadi latar belakang daripada ayat yang ditulis. 是这本书的背景。 Ayat pertama mengatakan demikian. 第1章这么说： Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. 耶稣基督的使徒彼得写给那分散在本都、加拉太、加帕多加、亚细亚、庇推尼寄居的。 Artinya bahwa orang percaya pada waktu itu adalah mereka rata-rata pendatang. 也就是说，那个时候的信徒们都是寄居的，是外来的。 Sebenarnya ada 3 tempat yang sangat baik pada waktu itu. 其实那个时代有3个很不错的地方， Yaitu yang pertama Roma. 第一就是罗马， Namun tempat ini tidak pantas bagi orang percaya. 但是信徒们觉得这个地方不适合于他们。 Meskipun sangat baik kotanya, 虽然这个城市很好， tapi orang percaya pada waktu itu tidak diuntungkan. 但是信徒们那个时候不敢去到那里， Karena banyak orang percaya yang dianiaya di 因 sana. 为有很多的信徒被逼迫、受逼迫。 Yang kedua adalah Alexandria. 第二是亚历山大港， Tempat ini pun juga baik. 这个地方也不错， Namun kebudayaan Mesir begitu kuat mempengaruhi pemerintahan pada waktu itu. 但是埃及的文化很重的影响了那个时候的做官的人， Bahkan syarat untuk menjadi seorang pejabat, 甚至要做官的条件是， dia harus mengenal budaya-budaya 他 Mesir. 应该了解明白埃及的文化， Konon katanya mereka harus mengenakan pakaian orang Mesir. 他们应该穿埃及人的衣服， Dan ada satu kebudayaan yaitu mengizinkan menikah sedara. 也是可以统血统的通婚。 Kota ini bagus. 这个城市很好， Tapi kebudayaan Mesir sangat meresahkan orang-orang percaya pada 但是 waktu itu. 埃及的那个文化让基督徒们心里面感觉到不安。 Dan tempat yang ketiga yaitu Asia Kecil. 第3个地方是小亚细亚， Tempat ini sangat sekuler sekali. 这个地方很舒适。 Ya, nilai-nilai keduniawian sangat ditonjolkan di 那 kota 么 ini. 这里居住的人都很舒适的人， Tetapi kota ini baik. 但是这个城市 Orang 很好， percaya merasa aman. 信徒们觉得很安全。 Disitulah maka dikatakan mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia. 所以这里说到他们聚集在本都、加拉太、 Adalah 加帕多加等等， kota-kota kecil di kota Asia, kota-kota yang ada di Asia Kecil. 这些都是在小亚细亚的城市。 Lalu apa hubungannya mereka pendatang dengan ayat firman Tuhan pagi hari ini? 那么这些寄居的人跟今天早上我们要思想神的道有什么相关呢？ Tentu kita bisa melihat 当 bahwa 然，我们能够看见 pendatang 这些寄居的外来的人， jauh-jauh dari negara asal mereka, 他们从他们原居地， mereka harus tinggalkan tempat mereka, 他们离开了他们的原居地， kebudayaan mereka, 离开了他们的文化， dan mereka harus masuk ke negara yang baru atau tempat yang baru. 他们进入到一个新的地方， Satu harapannya, 他们有一个盼望， agar hidup lebih layak, 让他们能够活得更好， hidup lebih baik. 他们能够过更好的生活， Itu sangat sah. 那是很值得的。 Pendatang
masuk ke satu tempat yang baru karena mereka ingin mendapatkan hidup yang layak. 外来的人进入到一个新的地方，让他们能够活得更好。 Ada harapan-harapan besar di tempat yang baru. 在新的地方有很大的盼望， Ada keuntungan-keuntungan yang besar di tempat yang baru. 在新的地方能够带给他们好处。 Ada keyakinan untuk mencapai apa yang mereka inginkan di tempat yang 他 baru. 们确信他们能够得到他们所想要的。 Keadaan inilah yang dilihat oleh Petrus. 这种的状况就让彼得看见， Banyak orang percaya mengalihkan pengharapannya bukan kepada yang seharusnya, namun kepada keadaan dunia yang tempat mereka tinggal. 很多的信徒不是把他们的盼望放在他们应该盼望的，而是把盼望放在各种的事物上。 Cobaan terbesar dari seorang pendatang adalah dia mudah sekali untuk menaruh harapnya kepada apa yang dia lihat, yang baru yang dia lihat. 那么外来的人最大的诱惑就是他看见什么，他盼望寄托在他所看见的新的事物。 Pada pagi hari ini kita belajar 今天早上我们要学习。 apa yang Petrus maksudkan dari ayat ini. 那么彼得在这里写的有什么用意呢？ Bagaimana pengharapan itu dikatakan layak 这个 sebagai pengharapan? 怎么能够把盼望说成是一个很值得、很配得的盼望呢？ Dan bagaimana pengharapan itu menjadi satu realita yang nyata yang dipilih oleh manusia. 那么人又怎么能够把他的盼望实现出来呢？ Di dalam ayat ketiga dimulai dengan kalimat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. 第3节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神， Yang karena rahmatnya yang besar. 他曾照自己的大怜悯 Untuk memahami ayat ini, 来明白这一节的经文。 kita mengenal dua kalimat. 我们知道有2句话： Belas kasihan 怜悯， dan anugerah. 还有就是恩典。 Untuk memahami kalimat rahmatnya yang besar, 那么说到大怜悯， kalimat rahmatnya yang besar, 说到大怜悯， kita mengenal dua kalimat 我们知道有2句话， dan kita belajar. 我们要学习它。 Yang pertama, 第 belas kasihan. 就是怜悯， Apa itu belas kasihan? 怜悯是什么呢？ Apa itu belas kasihan? 怜悯是什么？ Belas kasihan 怜悯 adalah Tuhan tidak memberikan kita apa yang seharusnya kita terima. 神没有给我们所想要的。 Belas kasihan Tuhan, 神的怜悯， Tuhan tidak memberikan kita apa yang seharusnya kita terima. 神没有给我们所应该得做的。 Seharusnya manusia dihukum mati, tapi Tuhan nggak kasih. 人本来应该被处死，但是神不让人做到那件事。 Dia yang bersalah, tapi Tuhan nggak kasih hukuman. 他犯错，但是神不让他被惩罚。 Tetapi siapa yang dihukum? 但是谁被惩罚呢？ Siapa yang menjadi jaminan? 谁成为人的保证人呢？ Yesus di kayu salib. 是在十字架上的耶稣， Itulah belas kasihan. 那就是所谓的怜悯。 Harusnya kita yang dihukum. 我们应该受惩罚， Tetapi Tuhan nggak kasih itu. 但是神不让这件事成就， Kita tidak menerimanya. 我们没有承受这件事， Itulah pengertian rahmat. 那就是所谓的怜悯。 Bagaimana belas kasihan Tuhan 神的怜悯 meluputkan 让我们能够逃过， manusia dari hukuman 让我们逃过惩罚， yang kita rayakan kemarin Paskah, 就是我们刚刚纪念的复活节， yang artinya dilewati. 我们度过了。 Kalau kita lihat menilik dari peristiwa perjanjian lama, 就是我们看旧约的话， ketika tulas 10 akan diberikan ke kota itu, 当4个灾祸要
发生的时候， yaitu kematian anak sulung, 长子的死亡， agar tidak berlaku hukuman itu harus ada darah di ambang pintu. 让犹太人、以色列人不至于 Darah 受到 domba. 这个惩罚，他要把血涂在门框上。 Dan ketika tulah itu datang ke kota itu, 当灾祸来到那个城市的时 yang 候， ada darah itu, 看见有血在门 maka 框上， kematian itu melewati. 死亡的天使就越过那个门。 Belas kasihan Tuhan 神的怜悯 melewati kita dari hukuman. 让我们度过了惩罚， Tuhan yang menanggung di kayu salib. 但是神却是在十字架上为我们承 Anda 担。 dan saya yang berdosa. 你和我是罪人。 Yang kedua, 第二， yaitu anugerah. 那就是恩典。 Apa anugerah itu? 恩典是什么呢？ Anugerah adalah Tuhan memberi kita apa yang tidak seharusnya kita terima. 恩典是我们远不配得做的，但是神赐给我们的。 Tuhan memberikan kita apa yang seharusnya tidak kita terima. 我们远不配得着，但是神却赐给了我们。 Harusnya kita masuk 我 neraka, 们本应该进入到地狱里， tapi kita memperoleh keselamatan. 但是因着救恩， Dan itu tidak pantas kita menerima. 我们其实不配得着这个。 Tidak ada satu yang layak manusia di muka bumi ini untuk mengatakan aku menerima karena aku baik. 地上没有一个人可以说我是好人，我配得着这个恩典。 Aku selamat karena aku baik. 我得救乃是因为我是好人。 Dua kalimat ini kita pelajari bersama 我们一起来学习这两句话， untuk memahami tentang kaitan pengharapan dengan bagian karya Kristus di dunia ini. 我们要看耶稣在地上所做的功，跟盼望连在一起。 Kalau karya manusia tidak bisa memberikan pengharapan, 若是人所做的都不能够得到盼望的话， dari tahun ke tahun, 一年一年过去， abad ke abad, 一个世代一个世代 manusia 过去， merancang apa yang menjadi pengharapan mereka, 什么人他计划了这个盼望， tetapi berakhir dengan kehancuran, 却是以失败为结束。 keputusasaan, 他们失望， ketidakberdayaan, 他们无奈， dan kosong. 最后却是空的。 Melalui 1 Petrus pasal pertama ini. 就是彼得前书第1章， Belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan 神的怜悯，神的恩典， diberikan kepada manusia yang seharusnya tidak menerima, 赐给那远是不配领受的人， yang seharusnya dihukum tetapi menerima anugerah. 应该是被惩罚的，但是他领受了神的恩典， Itulah yang ditawarkan oleh Allah kepada 那 manusia. 是神给予人类的。 Jadi tema pengharapan bukanlah tema di mana kita berbicara soal kita selamat dari kesusahan. 说到盼望，并不是说我们从困难中得到释放。 Tema pengharapan bukan berarti bulan depan kita sudah mulai bekerja normal. 盼望并不是说我们下个月就能够很正常的恢复我们的工作。 Kita berdoa dengan begitu kuat kepada Tuhan dengan harapan selesailah penderitaan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan harapan selesailah penderitaan. 我们向神恳切的祷告，神啊，让苦难能够很快的过去， Dan tidak ada lagi penderitaan. 再也没有苦难了。 Jemaat dikasih Yesus 亲爱的 Kristus. 弟兄姐妹们， Hal ini bukan menjadi inti daripada kedatangan Tuhan. 这件事并不是主再来的重要点、中心点。 Karena kalau hanya orang datang hanya untuk mendapatkan jasmaninya saja, kesejahteraannya saja yang didapatkan. 因为人若来了，不过得到如圣的福分的话， Kalau hanya Tuhan menjawab menjadi kebutuhan jasmaninya saja yang dibutuhkan. 那么神只是给予他们如圣的福分的话， Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. 其实那已经在几千年前已经做到了。 Yaitu bagaimana orang yang sudah disembuhkan
mereka berbalik mengatakan salibkan dia dan salibkan 那 dia. 就是曾经被主医治的人，他们反过来说，钉他十字架，钉他十字架。 Orang yang sudah menikmati 5 roti dan 2 ekor ikan, orang itulah juga yang mengatakan salibkan dia, salibkan. 那已经吃过5饼2鱼的人，也是口中喊着说，钉他十字架，钉他十字架。 Pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan yang tidak hancur, yang pengharapan yang abadi. 神所给予的盼望是永恒的。 Ayat yang ketiga bagian B dikatakan sana kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu ayat keempat untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. 第3节的下半节说，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Dan ini merupakan tujuan utama manusia itu hidup. 这是人活着的目标。 Jemaat dikasih dalam Yesus Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹们， Ketika kita hidup dalam dunia ini, 当我们活在这个世界上， kita tidak hanya melulu mendapatkan namanya keberhasilan 我们不单这是要达到成功， dan tidak melulu juga kesusahan. 我们好像不需要有困难。 Susah dan senang kita berhadapan dengan demikian. 其实我们苦与乐都要面对的， Dan itu silih berganti. 而且也是重重复复的发生。 Apa yang manusia harus lakukan dengan situasi seperti itu? 在这种情况之下，人应该做什么呢？ Kalau seandainya kita hanya melewati hidup itu hanya susah senang selalu mati, 若是我们过的生活不过是苦难幸福，然后一直到我们离开世界的话， maka malanglah manusia itu. 那么我们是何等不幸的人！ Sia-sialah manusia itu hidup. 我们活着也是徒然的， Karena manusia bukan hidup untuk memenuhi kebutuhan jasmani 因 saja. 为人活着不是单单要满足肉身 Manusia 的需要， tidak sama dengan binatang. 人跟动物是有所分别的。 Hidup 我们活着， bertambah banyak, 我们越来越多， beraktivitas 我们有一些的工作， dan mati. 然后我们死了。 Tidak demikian. 我们并不是这样， Manusia itu mulia 人是荣耀的， dan karena itu 所以 dia harus bertanggungjawabkan hidupnya 他应该为他的生命负责， di hadapan Tuhan. 在神的面前。 Bagaimana caranya? 那么用什么方法呢？ Alkitab katakan apa? 圣经怎么说呢？ Dia harus dilahirbarukan. 他应该重生， Dia harus lahir kembali. 他应该重生， Dia harus hidup baru. 他应该有新的生命。 Dan hidup ini hanya terjadi di dalam percaya kepada Dia. 只有信耶稣才能够有这种的新生命。 Beriman kepada Dia. 我们用信心来信靠他， Sehingga ketika orang percaya itu tinggal di dalam dunia, 以至于当信耶稣的人活在世界 pada 上， masa dia berbahagia, 当他幸福的时候， dia tidak lupa diri. 他不会忘本； Ketika dia mengalami kesusahan, 当他经历困难的时 dia 候， tidak meninggalkan Tuhan. 他也不离开主， Seolah-olah Tuhan tidak ada. 好像觉得神不与他 Tidak 同 demikian. 在，并不是这样。 Pengharapan yang Tuhan berikan 神赐给我们的盼望 adalah pengharapan yang sejati. 是永恒的盼望， Artinya, 也就是说， di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya, 在信徒们的日常生活里， dia tidak luput dengan namanya kesuksesan. 他免不了有成功， Dia juga mengalami keberhasilan. 他免不了成功。 Tapi itu tidak menjadi satu alasan kita mengatakan, oh ini Tuhan, aku orang percaya. 但只不能够说你敢对神说：“神啊，因为我是信靠你的人， Oh ini Tuhan, bukti aku percaya. 神啊，这就证明我是信靠你的人， Karena aku percaya kepadamu, 因为我信靠你， aku mendapat kemudahan. 我就能够很成功， Karena aku rajin perpuluhan padamu, 因为我奉献4分1， aku rajin memberikan persembahan, 我殷勤的奉献， rajin beribadah. 我殷勤的敬拜， Tidak heran aku bahagia. 所以不奇怪我能够成功， Bukan dalam pengertian ini. 并不是这么说。 Orang percaya juga mengalami satu keadaan yang susah. 信耶稣的人也会经历困难。 Orang percaya juga akan mengalami satu keadaan sulit sama dengan orang yang tidak percaya juga. 信耶稣的人也会像不信耶稣的人经历困难。
Apa pesan firman Tuhan bagian ini dengan situasi orang percaya seperti itu? 那么这一段的经文告诉我们，这些信主的人经历这些事的一个答案呢？ Di dalam kesusahan, 在困难里面， di dalam kesulitan, 在困难中， tetap ada pemeliharaan Tuhan. 仍然有神的保守， Tuhan ada di situ. 神与我们同在， Tuhan tidak membiarkan. 神不任凭我们， Tuhan mengasihi kita. 神爱我们。 Andai kata, 即使 andai kata 即使 berakhir dengan yang tidak kita harapkan, 我们以一种不想要的那种事为结束， bahkan rugi sama sekali, 甚至我们亏损了， bahkan berakhir dengan kematian sama sekali. 或者我们离开世界， Alkitab katakan apa? 圣经怎么说呢？ Jangan mengalihkan pengharapanmu kepada Yesus. 你不要从对耶稣的盼望那里转移。 Sana dikatakan bahwa yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, ayat kelima. 第5节这么说：你们只因信蒙神能力保守的人。 Pengharapan di dalam Yesus tidak bisa lenyap. 对主的盼望，在主里面的盼望是不会失去的。 Pengharapan di dalam Yesus tidak tergantikan. 在主里面的盼望是不能够被替换的， Dan tidak bisa disamakan 也不能够与其他的事相同， dengan pengharapan-pengharapan yang tidak sejati. 不能够与其他的盼望相同。 Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Artinya, 也就是说， seandainya kalau pada waktu kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit sekalipun, 当我们若是我们经历一个很苦的环境的话， Tuhan tidak akan tinggalkan kita. 神不会撇弃我们。 Tubuh yang fana suatu saat akan hancur. 我们的身体有一天会腐朽， Kerajaan kita bangun akan hancur. 我们建立的王国会粉碎， Kasih setia Tuhan tidak akan hancur. 但是神的信实慈爱 Dan itu sifatnya 不 kekal. 会失去的，那是 Mana 永恒的。 semua manusia harus menuju ke sana 所有的人类应该朝向哪里？ dengan melalui satu kematian. 一直到我们离开世界， Apakah kita masih percaya Dia atau tidak? 我们是不是还信他或不信他呢？ Apakah kita masih berharap kepada Dia atau tidak? 我们是不是还把盼望放在他身上呢？ Besok, 明天、 hari ini 今天 akan menjadi kemarin. 都要成为昨天。 Tapi akulah Alfa dan Omega. 但是主说：“我是首先的，末后的； Akulah awal dan akhir. 我是首先的，我是末后的。 Aku tidak berubah. 我永远不改变。 Setiap orang percaya hidup 每一个信徒，他 di 活 dalam 着， keadaan apapun dia. 无论在什么情况之下， Aku tidak berubah. 我不会忘记他。 Di saat pesta, 当宴会开 di 始 saat 的时候， kesusahan sekalipun, 当困难来临的时候， anugerahku itu tidak akan hilang daripadamu. 我的恩典与他永远同在。 Keselamatanmu itu pasti. 你的得救是确定的。 Jemaat dikasih Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Ada banyak cobaan yang kita hadapi dalam dunia ini. 我们在世界上有很多的试探会临到的， Kesusahan dan kesenangan 幸福或者困难， bisa menghilangkan arti pengharapan kita kepada Kristus. 会让我们在基督里面的盼望 Melalui firman 失 Tuhan 去的。 pagi hari ini, 今天早上的信息， kita diingatkan 我们被提醒， bahwa Dia layak menjadi pengharapan kita. 成为我们值得盼望的。 Dan pengharapan itu sangat realistis 而这个盼望是很现实的， melalui percaya kepada Dia. 就借着我们信靠耶稣基督， Yesus sekarang maupun yang akan datang, 无论 tetap 是 selamanya, 现在或者是将来， tidak pernah berubah. 从来不会改 Dia 变。 bersama dengan kita. 他与我们同在。 Amin. 阿门。
Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur Tuhan dari firman-Mu pagi hari ini. 天父上帝，为着你的道，我们向你献上感恩。 Biarlah kami tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kami. 但愿我们不会受到周围环境的影响， Tentang pengharapan yang sejati. 有关于这个永恒的盼望， Pengharapan yang hidup. 是活泼的盼望。 Melalui peristiwa yang saat ini terjadi. 借着这个时候正在发生的事， Biarlah kami tidak bermain-main dengan pengharapan yang 让我们 sejati. 不会对你的盼望 Kami 开玩笑。 menaruh hidup kami 我们要过一个好的生活， atas pengharapan di dalam Kristus Yesus. 就是借着在基督里面的盼望。 Amin. 阿门。 Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan pagi ini, yang sekali lagi boleh mengingatkan setiap kita bahwa kita mempunyai Allah yang setia, Allah yang selalu akan bersama dengan kita pada saat kita mengalami saat-saat apapun juga. Dia selalu menopang hidup kita. Jemaat, mari kita meresponi dengan satu pujian, Ku bersandar pada yang kekal. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan dengan sukacita dan dengan satu keyakinan bersandar kepada yang kekal. Alangkah girang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarmu tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada Sandar-sandar, sandar, sandar, sandarmu tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang ku bersandar, ku bersandar pada yang ku bersandar pada yang kekal. ku bersandar pada yang kekal. Jemaatnya dikasihi oleh Yesus Kristus, di akhir ibadah online ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memberi pengagungan kita kepada Allah Tritunggal. Sebab Alkitab berkata segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Baginya lah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Doksologi, kemudian kita akan menerima berkat yang daripada Allah. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaatnya dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal. Pohon selamat sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah online kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita
semua. Salam salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan yang sejati dari Allah Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada pada saat ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini dari channel YouTube di rumah kita masing-masing. Hari ini ada beberapa warta keluarga yang akan kita perhatikan. Yang pertama, ibadah minggu depan masih akan diadakan secara online. Mari kita memperhatikan dan kita mendoakannya. Yang kedua, mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita terus mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita berpergian keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cucilah tangan sesering mungkin, dan biarlah kita saling mendoakan di dalam masa-masa yang sulit ini. Warta yang ketiga, bagi jemaat sekali lagi yang benar-benar kesulitan, khususnya bahan-bahan pokok di dalam masa-masa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini, kita bisa menghubungi gereja melalui bagian diakonia, Diaken Susan Chin, atau menghubungi persekutuan wilayah kita masing-masing supaya gereja bisa memikirkan bagaimana solusinya. Dan warta yang terakhir, bagi jemaat yang tetap rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ingin memberikan persembahan, saudara bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang ada di bawah ini. Sekali lagi, terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.